loading. Okay, Assalamualaikum semua, saya cikgu tengah record meeting. So kita kembali balik ke kelas PDPR tingkatan 5, 6 November hari ini. Semua tingkatan 5 yang ambil ekonomi, 5C, F dan D. So cikgu dah cakap tadi, sediakan modul bahagian A dan nak ambil topik bab 2 pasaran. Cikgu sempat sediakan 4 soalan saja kita nak bincang hari ini. So, ini soalan pertama. Keseimbangan pasaran permintaan. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara harga barang X dengan kuantiti permintaan barang Y. Jadi dia bagi apakah hubungan antara barang X dengan barang Y. Jelaskan mengenai barang di C1. Siapa yang cuba buat, yang dah buat nak bagi jawapan? Boleh minta kebenaran untuk present. Siapa? Syafiq ke? Jasminton? Aslina? Yelah, saya boleh cikgu. Okey, boleh saya tak present, kamu pula present. Present? Nak present Sekejap Syafiq kata nak present, mana Syafiq? Apakah hubungan barang X dengan barang Y? Atau nak bercakap saja pun boleh? Boleh, cakap je lah. Okey. Hubungan antara barang X dan barang Y adalah barang pengganti. Okey, satu markah. So, betul tak? Yang lain setuju tak? Setuju. Setuju? Okey. Barang X dengan barang Y, barang pengganti. Senang je lah. Macam mana kita tahu barang pengganti? Sebab tahu? Apabila harga barang X naik, permintaan terhadap barang Y pun naik. Okey, apabila permintaan barang X naik, okey, di sini kita nampak. Allah, siap bagi jawapan dah. Okey. Okey. Apabila barang X, kita nampak kat situ barang X naik. Kenapa dia tak ni? Sekejap. Cikgu guna pen cikgu ni dia tak. Mana ni? Function dia tak ni pula. Okey, tak apalah. Okey, kita nampak di sini harga barang naik macam Syafiq terang tadi, betul Barang pengganti satu markah saja. Okey, ada soalan? Ada Boleh tik jawapan kamu masing-masing yang dah buat. Okey, jelaskan mengenai barang di C1. Kamu kata tadi barang pengganti. So, apa jawapan dia 4 markah? Teruskan Syafiq. Jawapan dia, barang di satu Roman adalah barang pengganti. Barang pengganti merupakan barang yang boleh digantikan dengan barang lain yang sama fungsinya. Apabila barang X pada tingkat harga RM2, maka kuantiti diminta barang Y ialah 10 unit. Kemudian apabila harga meningkat daripada RM2,
kepada RM6, kuantiti diminta terhadap barang Y juga akan meningkat daripada 10 unit kepada 20 unit. Okey, itu je lagi. Itu je. Boleh dapat Pak Menteri? Ya. Hal ini menunjukkan hubungan secara langsung ataupun positif. Okey. Ada lagi? Ada yang nak tanya soalan? Macam mana kita dapat tahu dia barang pengganti? Okey, kamu tengok kat sini X dengan Y. Okey. Barang X tiba-tiba cerita harga barang X dan kuantiti tiba-tiba cerita barang Y. Jadi kita tahu dia bukan barang biasalah. Dia mestilah barang pengganti. Okey, yang buat dengan jawapan Syafiq tadi, okey, ada soalan? Adibah ada soalan? Asmina? Kalau tak ada soalan, kita tengok jawapan So ini jawapan dia. Okey. Barang pengganti tadi satu markah sebab dia hanya menyatakan. Okey. Jelaskan hubungan. Jelaskan hubungan maksudnya kamu nyatakan hubungan dulu. Okey, macam Syafiq tadi dia bagi tahu last kali hubungan. Pun tak apalah sebab dia terangkan dulu. Okey. So hubungan tu kena first. Sebab tu dia berada di jawapan yang pertama. Hubungan antara barang X dengan kuantiti permintaan barang Y adalah positif ataupun langsung. Okey. Langsung sebab harga X naik, permintaan Y pun naik. Okey, apabila harga barang X naik, penerangan ni lah. Okey, kenapa dia positif? Okey, penerangan yang Syafiq bagi tahu tadi. Dan kalau kamu menjawab soalan, ambil dalam cerita. Okey, cerita tadi RM RM2 ke RM6. Okey. Alamak. Saya tak setting saya punya pen ni. Tadi lupa nak setting. Tak apalah. Daripada RM2 kepada RM6 dan kuantiti permintaan barang Y daripada 10 ke 20 kg. Okey, macam jadual kita tadi ni. Okey, ambil balik soalan dalam bubuh dalam jawapan kamu. Okey. Dan contoh barang. Ada tak Syafiq bagi contoh barang tadi? Tak ada cikgu. Ya, yang lain-lain ada tak dalam jawapan kamu contoh barang? Batrisha? Kopi dengan teh. Okey, kopi dengan teh barang pengganti. Okey, bagus. Lagi? Aslina? Aisyah? Nimadi? Elisha? Ayam daging. Barang pengganti. Ya, barang pengganti. Contoh barang pengganti apa? Ayam dan daging. Ayam dengan daging, Hasnina jawab. Okay, yang lain-lain tu cikgu harap ada interaksi antara kita. Okey, kita teruskan dengan barang X dan barang B mempunyai ciri-ciri. Okey, ciri-ciri barang pengganti. Jadi maksimum markah kat situ 4 markah. Cek jawapan kamu masing-masing yang buat. Sebab cikgu pesan sok buat dulu. Okey, ada soalan? Okey, so dah dekat 20 minit kita baru habis soalan 1. Okey, boleh kita teruskan? Ada yang bertanya apa ni? Sekejap. Okey, Rizwan cakap setuju. Okey, tak apa. Rizwan cakap setuju. Okey. Kita teruskan dengan soalan kedua. Siapa bersedia nak menjawab soalan yang kedua? Okey. Betul tak ni soalan kedua dalam kamu punya buku kertas? Jelaskan kesan peningkatan harga petrol ke atas pasaran kereta persendirian tempatan. Betul tak? Betul. Okay. Betul. Apa nak cuba? Ataupun nak terangkan dulu apa yang kamu keyword-keyword dalam soalan ni? Fahmi? Ada Fahmi dalam ni? Apa keyword soalan? Jelaskan Aidil jawab. Okey, Aidil jawab jelaskan. Jelaskan apa Aidil? kesan peningkatan tu. Okey, kesan peningkatan apa? Harga petrol ke atas pasaran kereta. Okey, pasaran kereta. Jadi, apa kaitan petrol dengan kereta? Dia macam barang yang saling memerlukan. Okey, barang memerlukan maksudnya barang pengganti Ganti. apa kena? Sekejap. Cuba baca jawapan kamu Aidil.
Ini ada 5 F kan? Sekejap cikgu, saya baru jumpa kertas. Saya ingat kau buat kertas satu. Lah, cakap dah kertas 2. Oh, Kesan, barang Ah. pengenap cikgu. kenapa dia barang pengenap? Sebab untuk melengkapi antara satu sama lain. Okey, sebab petrol, tak ada petrol, kereta boleh berjalan ke? Tak boleh. Tak boleh. Okey, keyword lagi kat sini apa dia? Keyword lagi kat sini adalah pasaran. Okey. Jadi kalau pasaran kamu kena terangkan apa? Dalam pasaran ada apa? DD, SS. Yes, bagus. Patricia, DD dan SS. Okey. Siapa nak bagi jawapan? Alicia 5D? Alicia 5D. Akilah 5D. Cuba. Oh, dengar suara anak saya nangis dah. Kah? Cepat, siapa nak bagi jawapan? Dia habis masa. Rizwan, tolong Rizwan. Rizwan tak nak cakap, nak tulis. Tulislah kalau tak nak cakap. Tak nak? Alah, lambat tunggu kamu ni. Okey, kita tengok jawapan ni. Okey. So, kesannya permintaan. Mesti ada permintaan dan penawaran. Sebab dalam keyword soalan tadi, pasaran. Okey, pasaran mesti ada permintaan dan penawaran. Jadi, permintaan kereta tempatan kurang. Kenapa permintaan kereta tempatan kurang? Sebab harga petrol naik. Ya, sebab harga petrol naik tadi ni. Harga petrol naik. Jadi harga petrol naik, kita tak mampu nak bayar petrol, orang tak mampu nak beli kereta. Yang ada kereta pun simpan bawah rumah je. Dalam rumah tak muat. Simpan dalam garaj. Jadi penawaran kereta tetap. Ingat tak cikgu cakap itu? Kalau DD berubah, mesti SS tetap. Okay? Jadi kesannya berlaku lebihan penawaran, harga kereta akan turun. Keyword-keyword ni cikgu dah terang dah dalam kelas. Tengok jawapan dia. Nak dapat 4 markah, pasaran mesti ada permintaan, mesti ada penawaran, berlaku lebihan apa, harga akan apa. Okay? Boleh ikut? Boleh. Adibah, Adil, Syafiq semua boleh jawab boleh nampak Auliana. Boleh. Yang cikgu tak sebut nama bukan tak nak sebut. Kadang nama keluar ada tak ada ni kat sini. Okey. Ada soalan? Boleh kita teruskan? Tak ada cikgu. Okay. So, kalau bab pasaran ni kamu pegang 4 benda tu, insyaAllah kamu akan senang dapat markah. Okay. Dan jawapan bahagian A janganlah jawab macam cikgu jawab ni. H1, H2, 3, 4 tu tak payah tulis lah. H2 untuk Hasni. Okay. Kamu bukan nama Hasni jangan tulis. Kamu tulis jawapan, tak payah buat ayat BM panjang-panjang. Tulis dia permintaan kereta tempatan berkurang, titik. Penawaran kereta tetap, titik. Itu je. Tak perlu nak wacana-wacana yang pelik-pelik. Okey, ada soalan? Tak ada. Ada soalan? Okey, Syah jawab kat sini, peningkatan harga petrol. Adibah dah pun jawab Muna, dia orang malu nak bersuara. Okey, kalau dia orang malu bersuara, cikgu buka chat, boleh nampak chat. Okey, so kita teruskan dengan ni soalan seterusnya, keandalan harga permintaan. Betul tak? Ada dalam kertas tak? Ada. Ada. Cikgu tak bawa balik kertas, cikgu berpandukan apa yang ada dekat depan ni je. Okey,
jelaskan mengenai keluk permintaan tersebut. Okay, soalan ni direct, dia dah bagi dah keluk permintaan. Okay. Kalau soalan jahat ni dia tak katakan maklumat di bawah berkaitan satu keluk, titik. Okay, kalau itu soalan jahat. Jelaskan keluk tersebut, titik. Tapi ni soalan ni membantu kamu. Sebab tanpa kamu tengok saja pun kamu dah nampak dia adalah keluk permintaan. Okay. Okay. Jelas soalan dia? Okay, 3 markah. Apa yang kamu nak dapat dengan 3 markah? Cuba jawab. Cikgu, keluk ni bergerak ke kanan kiri? Ya ke ada keluk dia bergerak? Ada Nampak dia keluk 2 ke keluk 1? Satu. Kalau 1 bukan beralih. Oh, silap. Dia atas satu keluk. Jadi keluk dia kalau kita tak nampak kat sini, kita kena letak kat situ, kat sini A. Kenapa dia tak keluar pen Oh, saya faham kenapa tak keluar pen. Sekejap saya stop sharing kejap. Okay. Sementara tunggu kawan-kawan kamu masuk. Kenapa dia tak nak keluar pen lah. Sementara tunggu kawan kamu, mana dia? Kenapa dia tak nak keluar pen? Tak apalah, nanti cikgu ni. Okay, semula cikgu present balik. Okay. Soalan kita yang pen saya tak nak keluar lah pula, kenapa tak? Tadi tak try, tak siap. Okay, so siapa nak cuba bagi jawapan? Kalau malu bercakap boleh chat kat sini. Adibah jawab pengguna. Apa ni? Jelaskan mengenai keluk permintaan tersebut. Ni tak anjal ke cikgu? Ni keluk tu keluk keanjalan harga permintaan tak anjal. Kenapa tak anjal? Sebab dia curam. Sebab kurang. Dia punya keluk curam. Apa yang kamu ingat dengan keanjalan harga? Yang tak anjal tu keanjalan harga permintaan kurang daripada 1. Peratus perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Kalau kita nampak kat sini ni peratus perubahan kuantiti lebih kecil pada peratus perubahan harga. Kita nampak saiz dia. Saiz ni kuantiti kecil. Okay, Vinton jawab ED kurang daripada 1. Okay, sebab apa ED kurang daripada 1? Kita ingat kepala dekat atas kan? Okay, 1 kecil bahagi 5. 1 bahagi 5 dapat perpuluhan kan? Okay, jadi dia adalah ketidak anjal. Okay. Siapa nak bagi jawapan ni?
Macam mana dapat 3 markah? Cikgu, Ya. saya tak faham lah apa yang kepala ni cikgu. Oh, yang kepala tu ingat tak? Q tu kepala. Cikgu punya pen ni dia tak keluar ni lah. Tak buat lah. Siapa tah? Okey, jawapan teruslah. Okey. So, keanjalan harga permintaan tak anjal. Tak anjal maksudnya kuantiti lebih besar pada harga. Okey. Kuantiti lebih besar pada harga iaitu peratus perubahan harga adalah lebih besar pada peratus perubahan kuantiti diminta. Okey, abaikan typo tu. Okey, jadi peningkatan harga yang banyak akan menyebabkan penurunan kuantiti diminta yang sedikit. Okey, keluk berbentuk curam. Okey, kalau kamu tak tahu nak jawab, kamu nampak apa yang kamu nampak dengan keluk ni, kamu cakap je keluk ni curam. Okay? So keluk ni curam dah dapat dah 1 markah. Peratus perubahan harga ni macam banyak je, ni peratus kuantiti. Kamu cakap dah peratus perubahan harga lebih besar pada peratus perubahan kuantiti. Ataupun peratus perubahan kuantiti lebih kecil pada peratus perubahan harga. Dah dapat 2 markah dah. Ya, ada yang nak tambah? Ada yang nak cakap? Tak ada. Ada. Okay. So, yang mana kamu boleh jawab tadi? Ni, permintaan tak anjal. Okay, tadi ada yang Kaifah jawab tak anjal. Jasminton jawab ED lebih kecil daripada 1. Okay, kalau kamu tulis ED lebih kecil daripada 1. Okay, boleh ni tapi tak ada dalam skema jawapan. Okay. Kalau kamu tulis simbol, boleh diterima juga. Okay, sebab ini memang disimbol untuk topik ni lah. Okay. Ini, peratus perubahan harga adalah lebih besar pada peratus perubahan kuantiti. Ini pun nampak dalam keluk tersebut. Dan kalau H3 ni tak tahu, terus je keluk berbentuk curam. Dah dapat dah maksimum 3 markah. Dapat? Dapat. Ada soalan? Tak ada. Ada soalan? Tak Tak ada. Okay. Kalau tak ada soalan, mana dia punya color? Okey, kita teruskan dengan page seterusnya. Soalan ketiga. Ada tak dalam soalan kamu? Hukum permintaan. 5 markah. Ada. Ada. Okey, kalau ada siapa yang buat, cuba terangkan dulu apa yang kau faham dengan kehendak soalan. Dia suruh bina jadual. Ya, dia suruh bina jadual. Okey, tu arahan dia jelas, bina jadual. Jadual untuk apa? Permintaan. Hukum permintaan. Okay, so kalau jadual untuk hukum permintaan, kamu kena bina jadual dengan lengkap. Okay, kita teruskan ya. Cek jawapan kamu. Okay, cek jawapan kamu. Okay, ni jadual dia. Jadual dia mesti labelkan dengan lengkap. Okay. Mesti ada RM untuk harga, H1 untuk harga markah pertama, H2 untuk kuantiti kedua, harga H2 iaitu kuantiti unit. Okay. Mesti lengkap dengan nama dia. Dapat 2 markah. Semak jawapan. Okay. Ini boleh sebarang nombor kamu bagi. Tak perlu ikut cikgu. Mungkin kamu bagi harga 1, 2, 3. Okay. Jadi mestilah kuantiti dia semakin berapa? Berkurang. Kalau harga naik, kuantiti yang diminta menurun. Okay. Hukum permintaan. Jadi hukum permintaan apabila harga naik, kuantiti yang diminta akan menurun. Ini kena betul. Mungkin kamu tulis harga 1, 2, 3. Di sini kalau RM1 kamu beli 10. RM2 kamu beli 8. RM3 kamu beli 6 contohnya. Ya, kuantiti makin berkurang. Tak semestinya sama angka dengan cikgu. Okay. Jadi hubungan markah dia maksimum 5 kan? Tak sini 6. Okay. So kalau kamu buat jadual dengan lengkap, jadual saja kamu boleh dapat 4 markah. Okay. Kamu menyatakan hubungan, dapat lagi markah tambahan. Okay. Semak jawapan, betul tak? Cikgu,
Ya. Kalau saya buat 2 je. Macam harga tu 1, harga 2, kuantiti Boleh. diminta. Boleh. Tak perlu 3 pun tak apa kan? Tak apa. Yang penting ada perubahan harga. Jangan kalau kau buat satu saja, salah lah. Kamu Okay. buat harga RM1, kuantiti diminta 10. Habis. Dapat markah tak? Tak ada. Ada. Kamu boleh dapat dekat ni lah kalau kamu label betul. Okay. Tapi untuk H3 dengan H4 tak dapat lah. Oh, okay. Okay, Mas Risha? Hujan lebat Okay. kat luar. Rumah saya dekat kampung saya hujan. Kampung-kampung hujan tak? Hujan. Hujan sekarang. Kita sama kampung Okay. Ada soalan? Tak ada. Yang join cikgu ni, cikgu harap kamu buat. Okay? Yang tak dapat join tak pernah, kejap lagi cikgu snap tunjuk kat dia orang. Okay, kita teruskan Dah pukul 3 dah. Ada lagi 30 minit. Apa? Panjang ni masa. Okay, soalan keempat. Oh, anak cikgu dah nangis dah. Okay, apa kehendak soalan? Lalu bercakap boleh menulis. Faktor yang mempengaruhi keanjalan harga permintaan. Ini pun sebab bahagian A, soalan dia jelas, kehendak dia nampak. Oh, kenapa nangis? Kakak tengok adik dia tak? Okay, soalan A, kehendak soalannya kamu jelas nampak. Tapi jawapan kamu kena lengkap. Dia nak 6 markah, dia dah bagi dah 3 faktor. Jadi tajuk keanjalan harga. Jangan tertukar dengan yang satu lagi. Yang satu lagi, faktor penentu harga, penentu permintaan lain. Ni tajuk keanjalan harga. Okay, ni dalam tajuk keanjalan harga. Okay. Kita tengok jawapan terus Okay, maksimum dia 6 markah. Okay, mesti soalan dia just. Soalan dia terangkan keyword jawapan dia, keyword soalan dia mesti kena ada fakta dan huraian. Okay, sebab tu kalau kita tengok skema jawapan dia, F ni untuk fakta, H untuk huraian. Terangkan mesti ada fakta, huraian. Kalau tadi jelaskan, kita hanya bagi huraian-huraian saja. Tapi ini jenis terangkan. Jadi jenis barang. Itu barang mewah adalah lebih anjal. Barang keperluan adalah tidak anjal. Okey. Soalan dia nak 3 faktor umum. Dia tak minta pun anjal keanjalan harga permintaan yang anjal ataupun tidak anjal. Okey, jadi jawapan kamu bebas. Tapi mesti 3 faktor. Faham tak? Faham tak apa cikgu terangkan ni? Faham. Faham. Kehendak soalan ni bagus. Kehendak soalan ni dia bebas dia tak. Maknanya kamu boleh bagi tahu anjal dengan tidak anjal. Kalau kamu tengok soalan SPM tahun lepas, dia dah ikat dekat tidak anjal. Okay? Tapi untuk yang ni, kamu bagi yang ni saja pun dia dapat 6 markah. Tapi mesti ada fakta, mesti ada huraian. Okay? Faktor jangka masa dan cikgu tak boleh nak bantu kamu kalau kamu tak membaca. Okay, so bahagian A ni macam mana kamu nak dapat benda Allah ni, kamu kena membaca. Okay, cikgu tak boleh bantu kamu, cikgu hanya boleh bagi tip-tip biasa saja. Okay. Next minggu depan 12 hari bulan kita ada lagi sekali. Cikgu akan bagi tips-tip dia. Okay. So bukan ini jawapan dia saja tau. Ada lagi, banyak ni. Dalam buku teks kamu kita ada sampai 7 faktor keandalan harga permintaan. Okay. Yang pertama jenis barang, yang kedua faktor jangka masa, yang ketiga bilangan barang pengganti, yang keempat nisbah perbelanjaan dengan pendapatan, 5 bilangan kegunaan, 6 ketagihan, 7 ketahanan barang. Semua ni ada dalam buku nota dan buku teks.
Saya tak boleh bantu kamu kalau kamu tak membaca. Sebab ini bahagian A. Ada soalan? Tak ada. Ada? Syafiq seorang je buka muka tengok pakai baju biru. Yang lain tak nak buka-buka pun. Okey. Ada soalan tak? Kalau buat tik jawapan. Tak semestinya ikut turutan macam cikgu. Okey. Jenis barang cikgu ikut turutan buku teks. Okey. Tajuk ni adalah tajuk keanjalan harga permintaan. Okey, keanjalan harga permintaan. Jadi faktor. Dan tajuk ni, soalan ni dia umum. Okey, jadi kamu bebas memberi dalam tajuk anjal ataupun tidak anjal. Okey, anjal ada apa tidak anjal. Jangka masa pendek tidak anjal, jangka masa panjang anjal. Okey. Yang ni kena study lebih sikit sebab tahun lepas dia masuk penawaran. Okey. Dia masuk penawaran, mungkin tahun ni masuk permintaan. Okey. So bilangan barang pengganti anjal, banyak barang pengganti. Tidak anjal, barang macam pertanian susah nak buat barang pengganti sebab tu dia tidak anjal. Okey. Nisbah perbelanjaan. Nak beli barang mewah mestilah nisbah dia besar. Okey. Maka permintaan dia semakin anjal. Tapi kalau nak beli barang keperluan, setakat kenyang, murah aja kan. Okey. Ada soalan? Tak ada. Soalan? Tak ada. Memang kamu buat ke tak buat ni? Buat. Okay. Yang buat, usaha buat, alhamdulillah. Cikgu dah share dah jawapan. Okay. Nanti untuk yang lain-lain tu mungkin tak buat macam ni, kita akan share juga jawapan dalam grup masing-masing. Okey, kita teruskan dengan, dah habis Alamak, 4 soalan je dah habis. Ada soalan lain? Ada tak yang kamu buat kamu nak tanya? Ada? Kalau ada slide satu lagi nak tunjuk kat kamu. Kata kunci. Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Ya, cikgu. Ya. Ains. Pekali keanjalan harga tu macam mana? Saya tak faham. Pekali keanjalan harga tu yang ED sama dengan berapa tu lah. ED lebih besar pada 1, ED lebih kecil pada 1, ataupun ES lebih besar pada 1, ES lebih kecil pada 1. Jadi pekali keanjalan dia jawapan kamu tu lah. Okay. Ada soalan lain? Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, cikgu stop yang ni dulu. Okay, cikgu tunjuk yang kita sempat habis. Okay. Malam kita pada malam tak ada.
Okey, jap. Okey. So, ada masa lagi 1 jam. Okey. Nampak tak? Comel tak cikgu? Okey. Okey. Kita tengok. Okey, yang ni kamu dah tahu. Kertas 1 saya tak nak ni. Kertas 2 pun dah tahu. Okey. Okey. Jenis-jenis kata tugas. Okey. Jenis-jenis kata tugas. Okey, kalau terangkan macam saya kata tadi, terangkan mesti ada fakta dan huraian. Okey. Maksudnya markah dia genap, 4 hingga 6 markah. Okey. Ini saya dah cari dalam siapa yang beli buku SPM 2018, 2019. Okey, dalam soalan tu ada. Jadi fakta tugas terangkan tu mestilah ada fakta dan huraian. Jawapan terus, ringkas dan padat. Dan kalau kita tengok soalan dia selalunya berada di bahagian A. Okey, bahagian A kita setakat nombor 3. Okey. Next. Nampak kan? Nampak slide cikgu kan? Nampak. Okey, kata tugas Nampak. Okey, kena pasti nyatakan. Kena pasti tu selalunya markah dia sikit. 1 markah macam first yang Syafiq jawab tadi tu. Okey. Apakah? Kena pasti nyatakan ataupun apakah. Okey, jadi tahun 2018 tak ada soalan ni. Soalan yang keyword dia mula dengan nyatakan, kenal pasti, apakah. Okey, tapi SPM 2019 ada di soalan 3C2 dengan 3CD1. Dan soalan dia adalah markah yang rendah, 1 markah dia. Okey. Next, kata tugas bagaimana. Bagaimana ni untuk soalan kebat. Okey. Bagaimana jawapan mesti ada cara, langkah dan tindakan. Okey. Maksudnya dia tak perlu fakta. Tak ada bukan macam terangkan tadi mesti ada F fakta bukan. Okey. Jadi untuk bagaimana mesti terus dengan huraian. Okey. Huraian saja tapi lebih mendalam. Okey. Dan cikgu yang cek ni akan lebih baca je jawapan kamu. Free marking ni maksudnya cikgu tengok je jawapan kamu. Okay, sebab tu dia selalu berada di bahagian B. Okay, soalan 19 ada saya tak sempat lagi settle. Ni saya tengah buat untuk sekolah lain. Okay, jadi untuk mulakan jawapan dengan ayat soalan. Maknanya kalau kamu nak jawab bagaimana ni, ambil balik soalan dia. Dalam soalan ada jawapan. Okay, sekurang-kurangnya 2 isi setiap cara, langkah, tindakan. Maksudnya kamu menjawab bagaimana tu, kamu bagi tahu dia apa tindakan kamu, apa cara kamu. Dan setiap isi ni mesti dihuraian lanjut. Dihuraikan lebih lanjut. Okey, kita tengok contoh terus Okey. Tadi cikgu tak pergi jelaskan ni. Okey. Bagaimana? Okay, bagaimana, jadi soalan dia ada di 1B, 4C, 5B, 7A. Selalunya berada di kawasan soalan bahagian B. Sebab dia soalan kebat. Okay. Next, mengapakah? Apa bahan ni nanti cikgu share juga dekat kamu dalam grup Okay. Mengapakah iaitu masih lagi macam bagaimana, tak perlu fakta. Okay. Sebab mengapakah ni lebih kepada dia nak sebab. Atau faktor, atau kebaikan, kelemahan ataupun ciri. Okey. Kehendak soalan dia nak kamu mengapakah kamu kena bagi sebab. Mengapakah berlaku semikian. So faktor-faktor dia. Okey, kebaikan dia ataupun kelemahan dia. Okey. Tak perlu fakta, terus kepada huraian. Macam tadi, mulakan jawapan kamu dengan ayat dalam soalan. Okey, mengapakah hari ini mendung? Okey, contohnya. So hari ini mendung kerana bagi kita lah ambil balik jawapan ayat itu. Kurang-kurangnya 2 isi. Maknanya kamu berjaya memberi 2 isi. 1 isi tu mesti ada huraian lanjut. Dan kalau markah lebih lagi, kamu kena bagi kesan setiap isi tersebut. Okay. Jadi ini pun selalunya berada di soalan bahagian B. Sebab dia soalan kebat. Okay. Seterusnya, yang ni. Jelaskan. Jelaskan ni banyak. Tadi kita dah jumpa. Jelaskan. Okay. Jelaskan, kata tugas jelaskan ni banyak. Jelaskan kesan.
Jelaskan kesan terhadap pasaran. Ini soalan wajib ni. Okey. Jelaskan hubungan. Okey. Jadi masih lagi macam tadi, jelaskan tak ada fakta. Okey. Dia masih huraian lengkap. Sebab tu kadang-kadang dia ada di soalan bahagian A. Macam kita buat tadi. Okey. Jelaskan kesan, akibat ataupun kesan. Jelaskan kesan terhadap pasaran. Yang ni baru kita buat tadi kan. Hubungan antara DD, SS, harga. Harga akan naik, berlaku lebihan apa. Okay. Jelaskan hubungan. Hubungan tu lebih kepada perkataan antara dua perkara. Okay. Contohnya barang pengganti tadi. Tadi kita dah buat tadi kan. Okay. Mulakan jawapan dengan ayat dalam soalan. Ini untuk teknik menjawab bahagian B. Okay. Sekurang-kurangnya 2 isi. Sekejap kan saya akan tunjuk contoh dia. Okay. Sebab jelaskan ni dia lebih pada sebab, faktor, kebaikan, kelemahan, ciri. Soalan dia lebih kepada dia tanya apakah faktor. Jelaskan faktor. Okay. Jelaskan sebab. Jelaskan ciri-ciri. Apa soalan-soalan kita tu. Okay. Next. Huraikan. Huraikan lebih mendalam. Okay. Dia perlu ada fakta. Huraian lebih daripada 2. Maka huraian diambil kira dengan jumlah maksimum. Okay. Dan dia lebih kepada ada satu fakta dan anak-anak dia huraian yang banyak. Okay. Next. Kata tugas wajarkah, bersetujukah. Ini adalah kata tugas pendirian kamu, pendapat kamu. Okay. Kamu berjaya menyatakan keputusan kamu. Ya, tidak, setuju ataupun tak setuju. Okay. Lepas tu ni boleh dapat dah markah kat sini. Memberi 2 alasan. Kenapa kamu setuju? Bagi alasan dia. Huraian lanjut dengan alasan sebab. Okay. Dan juga mampu memberi kesan. Okay. Jadi soalan kebat ni, teknik menjawab dia, dia ikut track dia, jalan dia. Okay. Jawapan kamu mesti tersusun macam ni. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada cikgu. Ada. Okay, next. Kata tugas pengiraan, tunjukkan, hitungkan, kirakan. Okay, yang ni kita dah pernah buat selalu dah. Dan mesti ada nilai dia. Okay, ini dalam budak akaun selalu dah. Okay, mesti ada RM, juta, bilion. Okay, kalau soalan markah banyak, selalunya rumus dapat markah. Okay, kalau markah dia 1, 2, terus dengan jawapan. Okay, tapi kalau markah dia 3, selalunya kamu kena bagi rumus. Dan rumus tak bagi dalam soalan. Kena ingatlah. Okay. Next, kata tugas perbezaan. Perbandingan. Ini pun selalu dah cikgu ulang dalam kelas. Beza mesti manakala. Okay. Perbandingan yang sejajar. Okay. Ayat tidak boleh tergantung. Okay. Bezakan barang pengganti, bezakan apa? Buruh dan majikan katakan. Hilang. Okay. So, kena nyatakanlah buruh bekerja dengan orang lain, manakala majikan bekerja sendiri. Okay. Ayat tidak boleh tergantung, tidak boleh buat jadual. Okay. Dan perbandingan mesti ada satu persamaan. Okay. Ciri-ciri perbezaan perlu berpasangan. Tapi kalau kamu lupa ataupun kelang kabut menulis, boleh je sebenarnya, tapi tak cantik lah. Okay. Kamu cerita ciri yang pertama, beza dia duduk kat bawah. Dia punya jawapan dia, dia punya ciri yang pertama tadi dekat atas. So tak nampak perbezaan lah. Ini kita dah pernah selalu dah buat dalam kelas. Okay. Kata tugas keluk, graf, bina jadual. Tadi kita dah buat kan, bina jadual. Okay. Keluk, graf perlu lengkap origin. Origin tu apa? Hasalan. Hasalan, kosong. Okay. Label. Okay. Color yang tepat. Okay. Ikut arahan soalan. Kalau soalan kata guna kertas graf, guna kertas graf. Kalau soalan tak bagi kertas graf, lakarlah yang bersesuaian. Okay. Abaikan ejaan salah. Okay. Huraian mesti menerangkan keluk jadual yang dilukis. Okay. Contoh macam tadi kita buat jadual tadi. Kita terangkan apa yang kamu dah buat dalam jadual tadi. Okay. Apabila harga naik. So dalam jadual tadi harga naik. Kuantiti diminta turun. Dalam jadual tadi kamu nyatakan. Jadi kata tugas ni penting untuk kamu faham, untuk kamu jawab dengan jelas. Okay. Cikgu. So, ya. Nak tanya nombor 9 tadi tu. Okay. Yang ni, yang jangan tidak menulis ya atau tidak atau ada tidak ada berulang. Tak faham? Ni. Ah. Jangan tidak menulis ya, tidak.
Okey, maksudnya kamu hanya tulis perbezaan yang pertama, ya. Perbezaan kedua, tidak. Ya apa? Tidak apa? Oh, okey, faham. Maknanya ayat tu mesti tidak tergantung lah. Ayat tidak boleh tergantung. Okey, faham. Okey? Maknanya kalau macam perbezaan kamu tu kamu hanya bezakan ya tidak. Apa benda? Tak berdiri sendiri. Salah lah. Oh, okey, faham. Okay. Ada lagi soalan lain? Kata Tak tugas? ada. So dekat sini kita ada 10 kata tugas. Ini pun nanti kita akan ulang-ulang lagi. Okay. So 10 kata tugas ni tadi kita dah tengok jelaskan. Okay. Kesan terhadap pasaran. Tadi kita dah tengok bina jadual. Okay. Kita dah tengok jelaskan banyak je ya. Okay. Kita tengok seterusnya. Contoh. Ini soalan SPM sebenar tahun 2019. Soalan nombor 6. Okay. Siapa yang beli buku tu boleh tengok. Tapi sebenarnya ini ada dalam soalan kebat, model kebat yang saya bagi. Tak apa, tak ada gambar kebat. Okay. Model kebat kita ada kalau kamu buka model kebat. Okay. So, soalan berkaitan dengan sejenis pendapatan individu. Okay. Jelaskan. Apa jelaskan Keyword soalan dia jelaskan. Tapi 4 markah sahaja. Selalunya 4 markah ni tak semestinya ada di bahagian B. Tapi ini oleh kerana ni soalan berangkai, dia berada di bahagian B lah. Berangkai maksudnya soalan A, B, C mesti ada kaitan dengan sandwich ataupun simulasi yang dibagi ni, stimulus yang dibagi ni. Okay. Jelaskan jenis pendapatan diterima oleh penerima bantuan tersebut. Okay. Apa bantuan sara hidup ni dikenali sebagai apa pendapatan apa? Respon kamu? Gaji. Gaji? Apa soalan saya tu? Tidak produktif. Subsidi. Tidak produktif. Siapa jawab tadi tidak produktif? Ke ada yang jawab dalam chat? Tak ada pun. Cuba jelaskan jenis pendapatan yang diterima oleh penerima bantuan tersebut. 4 markah. Cuba. Dalam soalan ada jawapan. Dalam petikan ni ada jawapan. Cuba ada yang nak menaik jawapan dekat chat. Pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna. Pendapatan individu. Pendapatan individu. Pendapatan faktor yang tidak Bayaran pindahan. Siapa ada sebut tadi? Tidak produktif tadi? Bayaran pindahan. Sebelah kata apa? Bayaran pindahan. Bayaran pindahan. Yang lain? Tadi Farhani sebut apa Farhani? pendapatan faktor yang tidak produktif. Kenapa tidak produktif? Sebab dia tidak sumbangkan kepada ekonomi. Dia tak menyumbangkan tenaga kepada kerajaan pun. Kerajaan bagi bantuan. Macam sekarang lah, banyak orang hilang kerja. Kerajaan bagi bantuan, duit. Baru je masuk akaun. Okay, RM600, RM400. Okay, jadi kita tengok jawapan dia. Ni. Tadi kita dah katakan, jelaskan, mulakan jawapan dengan ayat dalam soalan. Jenis pendapatan diterima oleh penerima bantuan tersebut ialah, okay, sekurang-kurangnya 2 isi. Ni tadi, bayaran pindahan siapa jawab tadi? Sebelah jawab tadi kan? Okay, ada. Saja je nak tengok kamu yakin ke tak. Okay, faktor yang tidak produktif, Hani jawab, ada. Okay. Lepas tu Hani bagi tahu lagi dia punya ciri tidak produktif tadi. Okay. Lepas tu huraian lanjut. Okay. So jelaskan, mesti ada mulakan dengan ayat dalam soalan. Okay, kita baca balik. Okay, ayat dan soalan. Jenis pendapatan yang diterima. Okay. Sekurang-kurangnya 2 isi setiap ciri. Ciri dia nak pendapatan, jenis pendapatan tu. Okay. Bantuan sara hidup. Cikgu, Ya. hantar kat WhatsApp soalan ni. Tak boleh. Tak apa nanti cikgu hantar. Apa yang kita buat ni cikgu hantar nanti, jangan risau ni. Cikgu dah rekod ni. Nanti kamu boleh tengok lagi sekali. Okay? Oh, okay. Okay, jangan risau. Dan benda ni ada dalam kamu punya sidang kebat tu. Cuba tengok ada.
Tapi soalan Saya dia nak lain. skema jawapan dia. Nak tengok dia jawab macam mana. Yang ni. Ha. Okey, nanti cikgu bagi dalam WhatsApp. Okey, so kita tahu tadi jelaskan, mestilah mulakan dengan ayat. Jelaskan sekurang-kurangnya 2 isi setiap ciri. Jadi, pendapatan faktor yang tinggi. Ini penjelasan bantuan tadilah ni. Bantuan sara hidup tadi. Okey. Bayaran pindahan. Okey, pendapatan yang timbul. Maka dia 4 tadi kan? Okey. Kalau mampu memberi huraian lanjut, tengok tu. Dia salin ayat simulus pun dapat markah. Untuk kelas-kelas yang mungkin tak boleh fikir panjang tu. Okey, tu. Berpendapatan rendah B40. Ada kan ni? Berpendapatan 40% terendah. Golongan isi rumah B40. Salin yang ni pun dapat markah. Tu. Pengetahuan am kamu, yang ni pengetahuan ni. Dibayar 2 kali setahun. Okey. Ciri bayaran pindahan. Perlu bayar balik ke? Okey, tak perlu. Okey. Jadi kalau kamu menjawab benda ni sampai H6 ni pun dah boleh dapat maksimum 4 markah. Tapi kalau siapa yang baca lebih lagi, dia boleh mengenal pasti dia adalah orientasi topik ni. Orientasi topik ni maksudnya ni dalam tingkatan 4 ni jenis pendapatan. Dia pergi ke tingkatan 5 perbelanjaan mengurus. Okey. Kerajaan bayar tu untuk perbelanjaan mengurus. Tidak dikenakan cukai pendapatan. Okey. Kesan kepada isi-isi ni tadi ni. Dia dapat duit bantuan tu, dia kena bayar cukai pula ke? Kalau miskin, dapat bantuan, kena bayar cukai lagi. Tak kan? Okay? Dan mana-mana tujuan pemberian bayaran pindahan untuk mengurangkan beban. Okay, nampak tak? Ada soalan? Nampak. So, jelas cara menjawab. Ni bahan ni cikgu nak bagi teknik jawab sekolah lain ni. Ada sekolah lain minta cikgu jadi bagi ceramah online. Cik. Okay, next. Okay, keyword bagaimana. Okay, bagaimana menguji kemahiran kamu menganalisis cara, langkah, tindakan. Okay, kita pergi ke slide bagaimana. Okay, bagaimana. Okay, cara, langkah, tindakan. Okay, bagaimana tidak perlu fakta. Okay, maknanya kamu bebas menjawab tapi mesti ada kaitan dengan soalan kamu. Jawapan kamu tu mesti ada kaitan. Mulakan jawapan dengan ayat dalam soalan. Okay, macam tadi, mesti sekurang-kurangnya 2, apa yang bagaimana tu, cara ataupun langkah ataupun tindakan. Okay, dan nak dapat markah lebih ni, apa yang kamu kata isi tadi, kamu huraikan isi kamu tu. Dan nak dapat markah lebih lagi, tengok dia berada di bahagian B 4C, 5B, 7A ni. Okay, kita tengok soalan Ada soalan? Okay. Tak ada. Okay. So bagaimana 7 markah? Dia belum lagi tahap yang kebat tu, yang rubrik tu. Okay. Kalau yang rubrik tu selalunya 9 markah. Rubrik tu kejap lagi kamu tengok Okay. So ini jawapan dia. Cadangan jawapan. Mestilah mulakan dengan jawapan dengan ayat dalam soalan. Macam tadi, bantuan tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka dengan cara. Soalan ni kan, bagaimanakah bantuan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup? Okay. So kita susun jawapan kita tu cantik-cantik. Sebab kita kan cantik. Anak saya gelap. Okay. Menjawab dengan ayat dalam soalan. Ini teknik menjawab yang cantik lah. Okay. Dan sekurang-kurangnya 2 isi setiap cara, langkah. Bagaimana adalah cara, langkah ataupun tindakan. Okay, so bantuan merupakan pendapatan tambahan, isi. Okay. Kenapa bantuan itu diberi? Sebab dia adalah bantuan kepada pendapatan tambahan, isi. Kamu berjaya menghurai isi kamu tu. Dah bagi bantuan, mestilah pendapatan boleh guna bertambah. Kalau kamu tak reti tulis boleh guna, kamu tulis meningkatkan pendapatan pun dah dapat markah. Okay, rekod tak? Boleh. Okay, so seterusnya meringankan beban kewangan. Maksudnya kamu berjaya memberi kesan dia. Isi dia satu je tadi ni. Okay, tapi kita, kalau nak markah lebih kena bagi 2 isi lah. Isi yang pertama, bantuan tadi memberi pendapatan tambahan. Jadi meningkatkan pendapatan pengguna. Kesannya beban kewangan akan berkurang. Dapat membiayai kos pendidikan. Ada ke dalam soalan tadi membiayai kos pendidikan, bayaran perubatan? Tak ada kan? Tak ada. Ada pengetahuan am kamu.
Okay. So dekat situ saja kalau kamu malas menulis, kamu malas fikir, kamu tak dapat 4 markah je lah. 1, 2, 3. 3 markah je. Okay. Bagi lagi isi. Kuasa beli. Kaitkan dengan kuasa beli. Dah dapat duit, beli barang keperluan. Adakah dapat duit RM400 tu beli emas? Beli handset aku? Tak kan? So barang keperluan. Jadi contoh barang keperluan pun edit tambahan pun dapat markah. Okay? Nampak tak? Ni SPM 2019 ni. Yeah? Takkan tak ada dalam kepala kamu idea-idea ni. Okay? Mengurangkan kos sara hidup, tekanan hidup. Ini memang situasi sekarang. Dan soalan ni mungkin dijangka keluar lagi tahun depan. Sebab isu kehidupan sekarang. Okay? Mengurangkan kos sara hidup, tekanan hidup. Okay? Jadi dia punya jalan jawapan ni dimulakan dengan, kau jawab bismillah kena dimulakan dengan meningkatkan ayat dalam soalan, bagi isi, huraikan isi yang kamu bagi kesan. Habis satu perenggan. Mula perenggan baru. Okay? Bantuan ini juga dapat meningkatkan kuasa beli, iaitu dengan membeli barang keperluan. Contohnya beras. Dah dapat 6 markah dah. Kesannya, bantuan ini dapat mengurangkan kos sara hidup. Okay. Isi yang ketiga, ini dalam sikit lah huraian lanjut. Ataupun kamu ada idea lebih, sebab tu boleh dapat markah lebih. Okay. Dapat duit lebih, takkan nak boros. Boleh menabung. Tabungan dapat, ini pengetahuan ni. Faedah simpanan dividen, huraian isi 3 tadi ni. Hurai lagi. Okay, digunakan sebagai modal niaga. Okay, hurai lagi. Kesannya kalau niaga mesti dapat untung. Okay. Orang dapat bantuan 400-900 tu. Alah cikgu sikitnya. Bayar hutang tak habis. Tapi orang yang bijak berfikir, dia dapat bantuan, mungkin dia beli modal, dia beli barang untuk dia buat niaga. Okay. Nak tunggu bubuh duit dalam bank dapat faedah dengan dividen ni lambat lagi. Baik aku niaga, insyaAllah boleh untung. Contohnya beli aiskrim banyak-banyak dah tak nak beli ais. Iklan kan? Kan Iwan ni tak beli aiskrim ni? Tak. Lagi suruh adik datang beli aiskrim Okay. Okay, so memboleh keuntungan. Ini benda nilai. Dan isi yang keempat ni mungkin kamu ada juga. Meningkatkan kepuasan sebab siapa yang dapat bantuan ni? Bantuan ni diberi kepada isi rumah. Isi rumah ni. Isi rumah. Okay, jadi jawapan kamu kaitkanlah. Meningkatkan kepuasan. Tapi tak adalah sampai boleh beli kehendak ni. Ini dia bagi pendapat lain lah. Sebab tu ada di belakang lagi. Okay. Jadi kalau kamu boleh kaitkan lagi, kamu tengok YouTube baru yang viral tu. Dia buat satu yang Loping KWSP. Carilah nanti. Tu yang orang nama apa? Yang suka buat video YouTube viral tu. Okay. Dapat duit KWSP, boleh pergi beli barang-barang mewah. Barang keperluan tak ada. Rugilah. Tak pandai menggunakan bantuan yang diberi. Okey, ada soalan? Dah nampak dah cara menjawab? Nampak, Boleh. faham. Okey. Dan yang terakhir, sekarang dah 3.5 dah. Okey, ini 9 markah. Okey. 9 markah adalah soalan kebat. Okey. Soalan kebat iaitu soalan yang jawapan dia rubrik. Dalam kamu punya model kebat tu ada format rubrik kan. Okey. Jadi kerajaan berpendapat bantuan di atas perlu diteruskan. Kemukakan hujah anda. Okay, kemukakan hujah anda. Ada tak dalam kita punya kata tugas tadi? Kemukakan hujah anda. Ada tak? Ada tak? Hujah anda. Boleh kaitkan yang mana? Wajarkan kod. Nombor 7. Ayat nombor 7. Boleh kaitkan dengan nombor 7. Wajarkah, setujukah, apa panggil hujah anda. Okay? Maksudnya dia nak pendapat kamu. Sebab tu soalan C ni dia lebih kepada pendapat dan jangan takut menulis. Okay? Kerajaan berpendapat bantuan di atas perlu diteruskan. Kemukakan hujah anda.
Bukanlah kamu kena jadi lawyer untuk bagi hujah. Okay? Kamu just bagilah pendapat-pendapat kamu menguji kemahiran menilai. Murid perlu menilai bagi pihak kerajaan dan diri sendiri. Okay? Macam sekarang ni, kejap lagi keempat sekali ada belanjawan. Okay? Bajet 2021. So itu pengetahuan tengok nanti bajet. Walaupun Baik. tak ada kaitan dengan kamu tapi itulah ekonomi. Okay? Jadi, 9 markah. Okay. Merangka isi. Okay. Yang ni yang cikgu mana pernah bagi. Dapat soalan jangan terus tulis lagi. Terutama soalan bahagian C. Kamu conteng dulu atas kertas soalan kamu tu. Rangka jawapan. Supaya kamu punya rangka-rangka ni, kamu punya jawapan nanti tersusun. Okay. Ini rangka ni. Mungkin kamu tak terfikir sampai macam ni. Tapi at least kamu tulis okey. Contohnya soalan tadi, bantuan di atas perlu teruskan. Apa kamu nak tulis? Kamu rangka dulu. Okay, supaya soalan 9 markah ni dia panjang sebab dia hujah. Okay. Ini rangka dia. Okay, seterusnya. Okay. Contoh jawapan semakan rubrik. Rubrik maksudnya yang cikgu ada saya pernah tunjukkan daripada YouTube dulu ni. Ada A1, okay, B1, A tu untuk aras rendah, tahap rendah, setakat menyatakan sahaja. Okay, menyatakan pendirian, perlu diteruskan. A1, 1 markah. Okay, alasan sebab masih lagi A sebab dia tak menghuraikan lanjut. Okay, dia hanya tahap rendah. A ni tahap 1. Tahap 1 maksudnya dia tak mampu berfikir lebih lanjut. Dia hanya menyatakan sahaja. Okay. Jadi ini sebenarnya soalan berkait ni. Okay. Okay. Soalan A, B sini ada kaitan dengan sini dan skema jawapan dia hampir sama. Okay. Bantuan tersebut adalah faktor tidak berarti bayaran pindahan. Okay. Jawapan dia hampir sama, dekat-dekat. Okay. Menambahkan pendapatan. Ni tadi dah ada kan kita dijawab dekat soalan B tadi dah kan? Okay. Ada. Ya, sebab tu soalan bahagian B soalan 4, 5, 6, 7 tu, jawapan kamu jangan risau. Maka aku dah tulis dah jawapan tadi kat atas. Tulis balik pun tak apa. Okay, memang itu je dia punya pusing-pusing ekonomi. Okay. Dan nak dapat markah lebih, huraian alasan sebab. Kamu dah bagi dah A1 tadi, pendirian kamu. Kamu dah bagi dah dia punya sebab ringkas kamu huraikan lagi. Ni huraian oleh taraf hidup Indonesia meningkat. Tabungan ni macam dah tulis dah tadi dekat B tadi. Tapi tulis lagi. Wang disimpan dapat digunakan dapat buatan lebih baik. Melahirkan masyarakat yang sihat. Okay. Ni setakat ni baru 4 markah ni. Okay. Dia minta tak keluk? Tak minta. Kenapa kamu boleh dapat C1? C1 tu tahap 3. Okay, tahap 3 maksudnya merentas kurikulum. Kamu bagi lagi alasan dia. Kenapa sihat tadi kan? Okay. Jadi dapat meningkatkan produktiviti. Sebab tu dia kait dengan keluk penawaran. Kalau kamu lukis keluk permintaan salah ke? Tak salah. Okay. Kalau kamu terangkan benda yang betul. Contohnya tadi duit kamu tadi tu kerajaan dapat menambahkan pendapatan individu. Kuasa beli meningkat. Kamu lukis keluk permintaan. Sebab permintaan bertambah. Faham tak? Maksudnya keluk ni tak semestinya keluk penawaran. Ni skema ni bagi keluk penawaran. Kalau kamu lukis keluk permintaan adakah salah? Okay? Betul. Betul kalau kamu terangkan tentang permintaan kamu. Okay? Tapi dekat sini dia bagi keluk penawaran sebab dia jelaskan penawaran. Merentasi kurikulum. Okay? Sebab dia kaitkan dengan firma. Kalau kamu kaitkan dengan permintaan isi rumah kamu lukislah keluk permintaan. DD yang beralih, SS tetap. Okay. Tapi akan memberi kesan harga barang naik pula lah. Okay. Tapi di sini dia nak tunjuk harga barang turun. Okay. Mampu melukis keluk yang berkaitan dengan betul dan tepat. Barulah dapat C. Huraian C1 ni dia punya huraian lanjut. Okay. Keluk yang lengkap mestilah ikut syarat-syarat dia. Label yang lengkap. Kalau sebut pasaran mesti DD dan SS. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Jelas ya? Okay, kita teruskan. Okay. Huraian lanjut. Nak dapat lagi markah 9 tu. Tadi baru 5 markah je.
Okey, orientasi kurikulum lagi. Okey. Jadi kaitkan dengan peluang pekerjaan, guna tenaga ni makroekonomi. Soalan tadi soalan tingkatan 4. Orientasi kurikulum maksudnya boleh mencapai tingkatan 5. Adakah dalam petikan kita tadi dalam stimulus yang dia bagi tadi ni? Tak ada kan? Tak ada. Tapi kamu berjaya keluarkan. Sebab tu bahagian B ni, kebat ni, rubrik ni, jangan takut menulis. Tulis je apa pendapat kamu yang ada kaitan dengan ekonomi. Okay. Ni dilanjutkan lagi ni, huraian lanjut kesan alasan sebab tadi ni. Dia kata makroekonomi guna tenaga penuh. Jadi kalau guna tenaga penuh, hasil negara meningkat. Sebab apa? Orang bayar. Sebab orang maju kan. Bukan setakat orang saja. Syarikat pun untung. Cikgu, Nah, kalau saya kaitkan dengan dasar fiskal boleh ke? dengan Dasar fiskal. dasar fiskal. Boleh. Sebab bantuan kerajaan tadi dasar fiskal. Jadi soalan rubrik ni bukan cikgu punya jawapan. Ini skema yang bagi. Tapi kalau kau bagi lagi yang lebih yang boleh diterima, boleh dapat markah. Sebab rubrik ni dia tak terikat dengan jawapan skema. Okay. Skema pemeriksa kertas yang hanya dapat guideline saja. Yang ni adalah tulisan-tulisan murid. Okay. Kita tengok lagi. Ni. Kalau tak tahu sangat disalin ni. Menyalin balik alat stimulus dan tiada huraian lanjut. Dia dapat 1 markah. Jangan takut menulis. Dalam soalan, dalam stimulus ada jawapan. Okay. Cikgu saya tak mampu lah nak terang-terang merentas kurikulum ni apa semua. Jangan takut. 5F, 5D. Jangan takut. Alicia. Okay. Alicia dah keluar dah. Fahani. Okay. Jangan takut. Tulis je apa yang kamu nampak dalam ni. Menyalin balik alat stimulus pun meringankan beban kewangan, markah rendah dapat markah 1 markah. Boleh juga dan jawapan murid tiada B2. Maksudnya B2 ni bukan lesen B2 motor Okay. Tiada huraian terhadap A2 tadi ni. Okay. Dia terus pergi cadangan-cadangan melintasi kurikulum pun boleh dapat sampai tahap 3. Okay. Okay. Meringankan beban kewangan. Okay. Wang boleh digunakan semua. Cikgu tadi macam soalan nombor 2 dah tulis dah ni. Boleh mula perniagaan. Sebab tu cikgu kata tadi, soalan bahagian B, kamu boleh perbagaikan jawapan kamu dan kalau tak ada idea, ambil je balik jawapan-jawapan nombor A dengan B tadi, masukkan dalam jawapan C. Okay. So dah ramai yang dah left dah ni, mungkin data habis kot. Okay. Dan ni tengok tadi imbangan pembayaran pun diberi cerita ni. Ni lebih lah, orang yang lebih tahap 9 lah, 9 markah. Okay. Macam Syafiq tanya tadi, dasar fiskal. Boleh? Lebih lah. Mungkin sampai tahap boleh kaitkan merentasi kurikulum. Okay. Rentas kurikulum. Okay. Ada soalan? Tak ada cikgu. Jelas? Jelas, faham? Okay. Patutnya tu lah banyak cakap cikgu berjaya je. Patutnya cikgu nak juga bahan ni pada kamu. Okay. So ni kata tugas ni pun saya akan kongsi dalam grup nanti. Yang saya rekod ni pun saya akan kongsi nanti. Okay. Ni saya buat slide untuk teknik menjawab untuk sekolah mana tah jemput saya nanti. Okay. Ni tak ada masalah lah. Okay. Setakat tu dah sejam lebih dah, dekat 2 jam dah ni. Ada soalan? Ada. Kalau tak ada soalan, cikgu harap bahan yang cikgu bagi tolonglah buat. Okay. Macam soalan ni, kalau kamu tengok dalam soalan ni soalan SPM sebenar. Tapi dalam kebat yang saya bagi tu ada yang lebih kurang. Tak adalah dia keluar sebiji macam ni. Tapi dia lebih kurang. Okay. Tolonglah. Banyak dah bahan cikgu bagi. Boleh? Tingkatan 5 ekonomi. Walaupun Boleh. Boleh. dalam ni mungkin masalah data dan sebagainya, tak apalah. Nanti kita akan share dalam WhatsApp. Okay, kehadiran semua dah masuk WhatsApp dah? Dah. Dah. Okay. So, cikgu tutup yang ni dulu. Okay, stop present.
Nak stop present aku. Sekejap. Okay. So, kat sini cikgu nampak ramai ni, 20 orang lebih. Tak nak buka muka ke? Atau kat gambar ni? Tak nak. Tak nak, malu. Aduhai. Syafiq seorang je buka muka. Okey, cikgu buka muka. Cikgu muka pun tak comel juga. Tak nak cikgu buka muka. Syafiq. Hai. Hai. Ni dah pen baru cikgu beli. Tapi cikgu tak sempat nak setting, tak saat nak guna. Kata tak dia boleh conteng-conteng macam penceramah itu ni. Okey. Kalau tak nak buka muka, cikgu nak tangkap gambar. Okey, mana? Oh, dia kacau. Okey. Oh, ada Saibah. Senyap je. Ain Zayanis muka-muka. Sekejap je. Hilang dah. Okey. Malu ego. Malu. Okey. Jadi kalau tak ada soalan setakat ni bahan-bahan saya akan share dalam grup nanti. Okey. Itu saja daripada saya. 3.45. Saya janji 2 jam. 1 jam 30 minit. Buka kepada soalan. Kalau malu bercakap boleh chat. Kalau malu bercakap boleh chat. Tak ada pun nak chat 20 orang ni. Oh, Wani ada. Sunyi je Wani, tak bercakap pun. Malu. Malu. Tapi buku, cikgu pun beli buku dah macam kamu. Uyu. Wow. Okay, daripada analisis tadi, tapi nak kata soalan yang sama keluar, mungkin keluar. Okay? Sebab kalau kita tengok SPM 2018 ada ekonomi Islam. 2019 pun ada ekonomi Islam. Okay, 2018 ada keanjalan harga penawaran. 2019 pun ada keanjalan harga penawaran. Don't touch. Okay. Anak dah kacau dah. Okay. So, setakat tu itu saja daripada saya. Tak nak chat Tak ada tanya apa-apa? Tak ada. Ada. Cikgu. Okay, jaga diri, jaga kesihatan. Jaga diri, jaga kesihatan. Stay study walaupun tak tahu bila nak exam. Okay. Bila nak percubaan. Okay. Study lah. Study untuk masa depan kamu. Okay. Akilah nak cakap Okey, cikgu. Saya Ada nak tanya apa-apa, nak share apa-apa? tak ada. Ada? So itu saja. Syafiq main sikap apa-apa? Okay. Jadi kehadiran masuk dalam WhatsApp Okey. Dah. Okay dah. Okay. Terima kasih 346 kita sudahkan dengan kelas kita dengan yang baik semua daripada Allah, yang tak betul apa semua tu bukan pada cikgu saja, pada kamu juga. So kita manusia biasa. Okay, terima kasih. Jumpa lagi di minggu depan dan kalau masih lagi cuti, kelas kita on macam ni juga. Okey, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih.